Okey, baik. Selamat pagi. Okey, kita sambung lagi bab 6 persamaan linear. Okey, kali ini kita nak belajar dua benda hari ini. Okey. Yang pertama ialah bagaimana kita nak menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dan satu lagi kita nak lukis graf. Okey. Kita nak lukis graf persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. Baik, yang pertama kita tengok dulu bagaimanakah anda menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab kita belajar sekarang ialah persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. Okey, so dia nak kita tentukan penyelesaian yang mungkin. Okey, maksud di sini yang mungkin, okey, kita boleh letak apa-apa number bagi pemboleh ubah itu. Okey, baik. Nak mudah kita tengok dulu contoh ni. Okey, tulis 3 pasangan. Okey, 3 pasangan. Penyelesaian yang mungkin bagi 2x tambah y sama dengan 6. Maksud dia apa 3 pasangan ini? 3 pasangan ini ialah kita mesti ada x berapa nilai dia, y berapa nilai dia. Ini baru satu pasangan. Kemudian cari lagi satu pasangan. X berapa nilai, y berapa nilai dia. Dan pasangan ketiga, x berapa nilai, y berapa nilai. Okey, so macam mana nak cari nilai-nilai ni? Okey. So dia kata 3 penyelesaian yang mungkin. Okey. So kita boleh pilih x ini apa-apa nombor. Kalau kita nak letak dengan kosong pun boleh. So macam dalam contoh sini dia bagi x sama dengan kosong. Okey, x sama dengan kosong. Kemudian kita cari y dia berapa. Okey, macam mana nak cari y ni? Okey, ini yang persamaan yang dia dah bagi. 2y, okey, 2y tambah 2x tambah y sama dengan 6. Macam mana nak cari y ini? Okey, kita tukarkan kosong ini masuk ke dalam x ini. So kita tukar x ini letak dalam kurungan kosong tambah y sama dengan 6. Bila 2 darab kosong ialah kosong tambah y sama dengan 6. Okey, so kosong tambah y sajalah. Okey, kosong ni tak membawa makna. So y sama dengan 6. Sebab itu apabila x kosong, y sama dengan 6. So x kosong, y sama dengan 6 ini pasangan pertama. Dia nak 3 pasang. Okey, ini yang pertama. Jawapan yang kedua, kemudian kita cari x sama dengan 1. Apabila x sama dengan 1, okey, kita tukarkan x ini dengan nombor 1. So kita darab dengan 2 di depan ini. Okey, 2 darab 1, 2. 2 tambah y sama dengan 6. Kemudian 2 ini, okey, kita bawa dia ke sebelah. Bila kita bawa dia ke sebelah, dia akan jadi tolak 2. Okey, ataupun yang kita belajar sebelum ini, 2 tambah y sama dengan 6. Nak hilangkan 2 ini, kena tolak 2. Okey. Bila tolak 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan pun kena tolak 2. So ini dah terhapus. Okey, tinggal y saja. So 6 tolak 2, 4. Okey. Kalau tak mau buat macam ni pun boleh. 2 dibawa ke sebelah kanan jadi tolak 2. Okey, so 6 tolak 2, 4. So ini pasangan yang kedua. Bila x1, y sama dengan 4 dan seterusnya. So kita cari sampai 3 pasang. Okey, baik. Kalau kita tak mau buat yang macam ini, okey, saya padam semua. Okey, baik. Kalau kita tak mau buat macam ini, boleh tak saya ambil x sama dengan 3, x sama dengan 4, x sama dengan 5 untuk jawapan saya? Boleh. Okey. So kita tak payah guna macam
dalam buku teks ini. Okey. So bila X3 kita akan cari Y dia berapa. Bila X sama dengan 4 kita akan cari Y dia nilai berapa. Bila X sama dengan 5 kita cari Y dia sama dengan berapa. Okey. Baik. Okey, contoh nombor 1 ni, apabila X sama dengan 3, okey, so kita tukarkan dalam persamaan ini 2 darab X ini tukar dengan 3. Ni 3. Okey, tambah Y sama dengan 6. 2 darab 3, 6 tambah Y sama dengan 6. Kemudian tinggal saja Y di sebelah sini, sebelah kiri. 6 ini akan dibawa ke sebelah kanan. Ini positif. Bila dia melintasi sama dengan, dia akan tukar jadi negatif. So 6 tolak 6 akan jadi Y sama dengan 0. Okey. So bila X3, Y sama dengan 0. Ini pasangan pertama. Okey. Okey, kemudian saya cari X sama dengan 4. Apabila X sama dengan 4, okey, so 2 darab 4 tambah Y sama dengan 6. 2 darab 4, 8 tambah Y sama dengan 6. So Y sama dengan 6 tolak 8. Kenapa tolak 8? Di sini tambah 8, positif 8. Bila dia di bawah menyeberangi sama dengan, dia akan tukar simbol dia jadi tolak 8. So Y sama dengan 6 tolak 8. Kecil tolak besar akan jadi negatif 2. So bila X 4, Y sama dengan negatif 2. Kemudian yang terakhir, apabila X 5, apabila X sama dengan 5, okay, so 2 darab 5 tambah Y sama dengan 6. 2 darab 5, 10 tambah Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 tolak 10, iaitu negatif 4. Okay, so kita dapat 3 jawapan yang berlainan daripada dalam buku teks. Okay, so ini boleh terima, ini boleh terima, boleh terima, ini juga boleh terima, boleh terima, boleh terima. Okay, sebab dia kata penyelesaian yang mungkin. Okay, mungkin maksudnya apa-apa pembuli ubah itu boleh jadi nombor yang bermacam-macam lah. Okay, baik. Ada tak cara lain? Ada. Okay, kalau kita nak senang, okay, macam ni. Okay, kita tukarkan dulu, siap-siap. Okay, kita akan tukarkan persamaan ini, 2X tambah Y sama dengan 6 ini, tukarkan dia siap-siap menjadi sebutan bagi sebutan X. Okay, Y dalam sebutan X. Macam mana? Okay, Y kita biar di sini, di sebelah kiri. Sebab apa saya biar? Sebab dia sudah positif. Okay, kalau dia negatif, saya terpaksa pindahkan dia. Tapi di sini, dalam kes ini, Y ini positif. So saya tetap dia, saya tak mau pindah dia. Biar dia duduk sini, senyap. Okay, yang saya nak pindah ialah 2X ini. 2X ini saya akan pindah ke sebelah kanan. Bila saya pindah ke sebelah kanan, 6 ini tak tukar. 6 ini masih duduk tempat yang sama. 2X ini positif. Okay, depan 2 ni ada positif. Bila dia pindah ke sini, dia akan jadi negatif 2X. So kita dapat satu persamaan linear 2 pemboleh ubah yang dia sebenarnya sama, cuma bentuk dia dah jadi lain. Okey, kenapa saya buat bentuk ni? Supaya saya nak mudahkan untuk cari jawapan saya. Okey, so bila saya dah ubah dalam bentuk ini, okey, contohnya macam ini. Apabila X sama dengan 0. Okey, bila X sama dengan 0, okey, saya boleh
terus cari jawapan untuk Y. Y sama dengan 6. Saya ambil daripada yang saya bentuk yang baru ni. 6 tolak 2X. 6 tolak 2X. Iaitu 6 tolak 2 darab kosong. 6 tolak kosong. 2 darab kosong, kosong. 6 tolak kosong, 6. So, Y sama dengan 6. Tu. Okay, kemudian kalau saya nak cari X sama dengan 1. Y sama dengan 6 tolak 2 darab 1. Okay. 6 tolak 2. Y sama dengan 4. Itu. Okay. Saya dah siap-siap susun dia. Okay. Susun Y sama dengan berapa. Macam tu. Okay. So yang ketiga pun samalah. X sama dengan 2. Y sama dengan 6 tolak 2 darab 2. Y sama dengan 6 tolak 4, iaitu 2. Okay. Jawapan dia tetap sama. Okay. Cuma cara dia memudahkan kita. Okay. So nanti kamu tulis saja jawapan. Okay. Pasangan dia ada 3 pasangan, iaitu pasangan dia ialah yang pertama inilah X kosong, Y 6, X 1, Y 4, X 2, Y 2. Okey. Baik, itu untuk cari penyelesaian yang mungkin. Okey. Yang mungkin maksudnya inilah, okey, yang mungkin dia boleh jadi apa-apa number. Okey, kita tengok latih diri 6.2C. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan yang berikut. Okey, tengok yang 1A ni. X tolak Y sama dengan 7. Okey, kalau saya nak susun siap-siap sini, macam tadi, contoh tadi Y dia di depannya adalah positif. Sekarang ini Y depan dia ialah negatif. Okey, so saya tak boleh tinggalkan dia di sini. Saya kena bawa dia ke sebelah kanan. Okey, so yang ini negatif Y ni saya akan pindahkan dia ke sini. So dia akan jadi X sama dengan 7 tambah Y. Okey. Right. Okey. Saya nak Y saja. So 7 ini akan pindah ke sebelah sini. So dia akan jadi X tolak 7 sama dengan Y. Ataupun kita boleh tulis Y sama dengan X tolak 7. Ini. Okey, samalah. X tolak 7 sama dengan Y. Y sama dengan X tolak 7 sama. Okey. Baik. Bila dah dapat persamaan ini, okay, saya akan cari pasangan yang pertama. Bila X kosong, Y sama dengan 0 tolak 7, iaitu negatif 7. So, pasangan yang pertama ialah X kosong, Y negatif 7. Okey. Okey, pasangan pertama X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 7. Kemudian cari yang pasangan kedua. Katakan X sama dengan 1. So, Y 1 tolak 7. Kecil tolak besar, negatif. Okey, negatif 6. So, jawapan yang kedua, X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 6. Kemudian cari yang ketiga sebab dia mahu 3 pasangan. Okey. So, X sama dengan 2, Y sama dengan 2 tolak 7, iaitu negatif 5. So, pasangan yang ketiga ialah X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 5. Okey. Baik. Untuk soalan B, ini tak perlu susun sebab dia sudah bagi Y sama dengan 1 tolak 2X. Okey. So, kita hanya tukarkan saja
contoh kita nak cari yang pertama sini. Okey, X sama dengan 0, jadi Y sama dengan 1 tolak 2 darab 0. Iaitu 1 tolak 0. 2 darab 0, 0. Jadi Y sama dengan 1. So, pasangan pertama ialah X 0, Y sama dengan 1. Tulis dekat bawah sini. Okey, kemudian seterusnya X sama dengan 1. Y sama dengan 1 tolak 2 darab 1. Okey, sama dengan 1 tolak 2. Kecil tolak besar, negatif. So, ini jawapan yang kedua. Dan seterusnya cari X sama dengan 2. So, Y dia berapa? Okey. Baik, itu untuk soalan B. Baik. Kemudian untuk soalan C. Okey, C ni saya kena tulis betul-betul. 3X tolak Y per 2 sama dengan 6. Okey. Di sini ada per 2. Okey. Bila linear, dia tak boleh ada bawah sini. Okey. Kita kena jadikan hanya atas saja. Maksudnya tidak ada penyebut bawah sini 2 ni. So, macam mana kita nak hilangkan 2 ini? Okey. Baik, dia ada banyak cara. Okey. Saya ajar cara yang paling senang. Okey. Bila kita tengok di bawah sini, ada 2 di sini. Kita darabkan semua. Darabkan semua. Semua apa? Semua sebutan. Okey. Dengan berapa? Dengan 2. Supaya apa? Supaya 2 ini hilang. Okey. Sini ada 3 sebutan. Sebutan pertama 3X. Sebutan kedua negatif Y per 2. Sebutan ketiga 6. So, ada 3 sebutan. So, darablah semua ini dengan 2. Okey. Bila kita darab dengan 2, okey, saya guna color lain lah. Okey. 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 So, ini saya darab dengan 2. Yang ini pun saya darab dengan 2. Yang ini pun saya darab dengan 2. Okey. Okey, bila darab dengan 2 sini di depan ni, 3X ini, dia akan jadi 6X. 2 darab 3, 6. Darab X, 6X. Yang ini 2 akan hilang. Sebab apa hilang? Sebab 2 dengan 2 boleh bahagi. 2 bahagi 2, 1. 2 bahagi 2, 1. So, yang tinggal hanya negatif Y. Sama dengan 6 darab 2, 12. Okey. Baik. Bila dah tinggal dalam persamaan macam ini, barulah senang kita nak susun. Okey. So, bila kita nak susun, pastikan Y ini mesti sentiasa positif. Okey, macam saya buat contoh di A tadi. Okey. Okey, so negatif Y ini saya nak pastikan dia mesti positif. Okey. Baik. Ada satu cara kita pindahkan dia ke sebelah kanan. So, nanti dia akan jadi positif. Okey. Bila saya pindah sini, saya tukar tempat dengan 12. Maksudnya 6X. 12 ini positif. Bila pindah ke sini akan jadi negatif 12. Sama dengan negatif Y ni bila pindah ke sini dia akan jadi positif Y. Okey. So, kita tulis balik Y sama dengan 6X tolak 12. Kan dah senang dah. Okey. Bila dah dapat bentuk macam ini, barulah kita cari X sama dengan, okey, kena tulis dulu. Okey, sorry, saya padam.
Okey. Apabila X sama dengan kosong, okey, Y, okey, ini untuk pasangan pertama, okey, 6 darab kosong tolak 12. Kenapa kosong sini? Ni X ni saya ganti dengan kosong, okey. So Y sama dengan 6 darab kosong ialah kosong tolak 12. So Y sama dengan negatif 12. Okey, so ini pasangan pertama. Okey, pasangan kedua, apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 6 darab 1 tolak 12. So Y sama dengan 6 darab 1, 6 tolak 12. Kecil tolak besar, negatif 6. Okey, ini pasangan kedua. Dan pasangan ketiga, apabila kamu nak pilih X sama 4 pun boleh, X sama 5 pun boleh, tapi saya lebih suka ambil nombor yang kecil. Okey, so X sama dengan 2, Y sama dengan 6 darab 2 tolak 12. So Y sama dengan 6 darab 2, 12 tolak 12, Y sama dengan kosong. Okey, so bila kita dah dapat pasangan masing-masing, kita buatlah jawapan kita. Okey, saya buat di sini. Okey, jawapan yang pertama, X kosong. Bila X kosong, Y negatif 12. Bila X 1, Y sama dengan negatif 6. Dan terakhir, bila X 2, Y sama dengan kosong. Okey, boleh faham dah sikit kan? Okey, so matematik ni dia kena praktis banyak-banyak, okey, baru kita boleh biasa dengan soalan-soalan yang diberi. Okey, so kena banyak praktis. Baik. Sebelum saya nak pergi seterusnya, saya nak tengok soalan nombor 2 dulu. Okey. Okey, tengok soalan nombor 2. Pada hari sukan, Sani telah memenangi 4 butir pingat yang terdiri daripada pingat emas dan pingat gangsa. Okey, pingat emas ni nombor 1 lah. Pingat gangsa ni nombor 3. Okey. So hari sukan tu Sani telah menang 4 butir pingat. 1, 2, 3, 4. Okey. Dalam 4-4 ini dia ada menang nombor 1 dan juga nombor 3. Okey. Tapi kita pun tak tahu dia menang 2 emas 2 gangsa ke, 1 emas 3 gangsa, kita tak tahu. Okey. So berapakah bilangan pingat emas dan pingat gangsa yang mungkin dimenanginya? Okey, so berapa bilangan pingat emas dan pingat gangsa yang mungkin? So ada banyak kemungkinan. Okey. Kemungkinan yang pertama, okey, katakanlah, okey, katakan X ialah emas, okey, Y ialah gangsa. Okey, so kita ambil pemboleh ubah. Untuk emas ini X, untuk gangsa ini Y. Okey. Baik. Apabila X sama, kita tak boleh kata kosong sebab dia kata Sani ada menang emas dan gangsa. So sekurang-kurang emas kena ada 1 lah. Okey. Bila X 1, Y dia akan jadi 3 lah. Okey. Y dia akan jadi 3. Okey. Sebab apa? Sebab X tambah Y sama dengan 4. Saya lupa tulis. Ini persamaan asal dia. Okey.
emas dan juga gangsa bila tambah dua-dua ni sama dengan 4. Okey. So macam mana saya dapat jawapan Y sama 3? Sebab X tambah Y sama dengan 4. Bila saya tukar ini jadi 1 tambah Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 tolak 1, iaitu 3. Ataupun saya nak susun siap-siap pun boleh. Y sama dengan 4 tolak X. Ni lagi senang lah. Okey. So kalau daripada sini, saya padam sini sikit. Okey. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan 4 tolak 1, iaitu Y sama dengan 3. Okey. Kemudian apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 4 tolak 2, iaitu 2. Maksudnya kalau dia menang 2 emas, dia mesti menang 2 gangsa. Kalau dia menang 1 emas, dia mesti menang 3 gangsa. Sebab ini tambah ini akan jadi 4. X tambah Y akan jadi 4. Okey. Kemungkinan yang ketiga, apabila X sama dengan 3, okey, Y sama dengan 4 tolak 3, iaitu 1. Okey. Bila menang emas 3, gangsa dia hanya menang 1. So 3 tambah 1, 4. Boleh tak saya tulis apabila X sama dengan 4? Okey. Yang ini tak boleh. Sebab apa X tak boleh sama dengan 4? Sebab dia kata Sani telah menangi 4 butir pingat emas yang terdiri dari pingat emas dan pingat gangsa. Dia ada menang emas, ada gangsa. Kalau kita tulis X4, 4 emas, nanti gangsa jadi kosong. So salah lah. Okey. So tak boleh. Dia hanya sampai sini saja. 1, 2, 3 saja. Okey. Yang ini tak mungkin. X sama dengan 4 tak mungkin. Kalau awak buat macam ni, nanti Y dia akan jadi kosong. Okey. Y mana boleh jadi kosong? Sebab dia pun ada menang pingat nombor 3, iaitu pingat gangsa. Okey. So sampai sini saja jawapan dia. Okey. Ini berkenaan dengan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian bagi persamaan linear. Dua perm boleh ubah. Okey. Seterusnya kita nak lukis graf. Okey. So macam mana kita nak lukis graf? Okey. Sebelum kita nak lukis graf, kita kena pastikan kita dapat penyelesaian di sini. Maksudnya ialah kita kena isi jadual ini dahulu. Bila dah lengkap jadual, barulah kita isi pada graf kita. Okey. Okey, baik. Di sini dia bagi persamaan linear X tolak Y sama dengan negatif 2. Okey, untuk memudahkan kita, okey, saya ambil dari sini ya. X tolak Y sama dengan negatif 2. Untuk memudahkan kita, okey, saya kena pastikan macam saya buat tadi, saya susun balik. Okey. Saya tak mau ada negatif Y di sini. Saya mesti pastikan positif Y. So macam mana nak pastikan dia positif Y? Saya kena pindah. Yang ini pindah ke sini. Okey. So X tambah 2. Kenapa tambah 2? Sebab negatif 2 bila dia melintasi sama dengan, dia akan tukar simbol negatif jadi positif. Manakala negatif Y bila pindah ke sini akan jadi positif Y. Okey. Lepas itu kita hanya susun balik saja. Y sama dengan X tambah 2. Ini persamaan kita. Persamaan linear 2 pun boleh ubah. Okey. Bila dah kita dapat bentuk macam ni, barulah kita senang nak cari
apa nilai untuk Y. Okey. Okey, baik, yang pertama, bila X sama dengan 1. Ini tak payah cari sebab sini soalan dah bagi jawapan. Bila X kosong, Y 2. Okey. Bila X 1, Y dia berapa? Y sama, ambil dari sini. Okey, yang dalam kotak ni, Y sama dengan X ini kita tukar jadi 1 tambah 2. So, Y sama dengan 1 tambah 2 ialah 3. Okey, kita letak di sini 3. Bila X 1, Y sama dengan 3. Letak koordinat dia X 1, Y 3. Okey, selesai. Cari lagi, ada 4 lagi sini titik yang kita nak cari, koordinat yang kita nak cari. Okey. So, sini saya kena buat sampai 4 kali lah. Ni baru 1. Okey. Okey, yang kedua, bila X sama dengan 2, okey, Y sama dengan X gantikan dengan 2, 2 tambah 2. Ini. Okey, X gantikan dengan 2 tambah 2, 2 tambah 2. So, Y sama dengan 4. Sini 4. So, koordinat dia 2, 4. Okey. Nombor 3. Bila X sama dengan 3, Y sama dengan 3 tambah 2. So, 3 tambah 2, 5. So, koordinat dia 3, 5. Okey. 4. Bila X sama dengan 4, Y sama dengan 4 tambah 2, iaitu 6. Sini 6. Kita dah nampak dah dia punya pola kan. Dia makin menaik. Okey. Yang terakhir, bila X sama dengan 5, Y sama dengan 5 tambah 2, iaitu 7. So, sini 7. So, 5, 7. Okey. Sekarang kita punya jadual sudah lengkap. Okey. Bila kita punya jadual sudah lengkap, barulah kita boleh lukis graf kita. Okey. Katakan ini buku matematik kamu. Okey. Katakanlah ini pun graf lah. Okey. So, X yang dia bagi sini, dia bermula dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, dari sini, okey, paksi X, ini paksi X. Okey. Paksi X. Ini paksi Y. Apa maksud paksi-paksi ni? Paksi X ini yang mendatar sini, melintang ni. Paksi Y yang menegak ke atas. Okey. So, bila kita tengok untuk X ini, dia bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, setiap kotak tu 1, 2, 3. Sini start 0. 4, 5. Okey, cukup. Okey. Ini kamu guna pembaris lah. Okey, saya tak ada pembaris. Okey. Ini untuk paksi X. Untuk paksi Y, dia bermula dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya maksimum dia 7. Okey. So, kamu kira kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Okey. So, ini untuk Y. Okey. So, kita tanda siap-siap lah. Okey. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, macam mana nak letak koordinat? Okey, yang pertama, bila X kosong, Y sama dengan 2. Koordinat yang pertama ialah 0, 2. 0, ni 0.
naik atas 2. 1, 2. So ini, ini yang pertama. Okay, saya guna pen lain lah. Tak nampak nanti kan. Okay. Ini titik yang pertama. Okay, sudah selesai. Kemudian titik yang kedua, 1, 3. 1 ini untuk X. Sini 1. 3 ni untuk Y. Ni 3. So cari pertemuan dia sini. So dia bertemu di sini. Okay. 1, 3. Ini titik yang kedua. Kemudian 2, 4. 2 naik 4 sini. Okay. Ini titik ketiga. Kemudian 3, 5 sini. Kemudian 4, 6 dan yang terakhir 5, 7. Okay. Kemudian ambil pembaris, sambungkan titik-titik ini. Okay. Saya tak ada pembaris, so saya agak-agak saja. Dia mesti garis lurus. Mesti guna pembaris. Okay. Sebab apa dia lurus? Sebab dia adalah persamaan linear. Apa maksud persamaan linear? Persamaan linear, dia mesti kuasa pemboleh ubah mesti kuasa 1. Sebab itu dia garis lurus macam ni. Okay. Okay, saya harap ni kamu faham lah. Okay, macam mana kita nak lukis graf. Kita kena cari dulu ni. Bagi lengkap dulu jadual ini. Baru kita boleh transfer untuk kita lukis graf dia. Kalau tak cari di sini, kamu tak akan dapat lukis graf. Okey. Baik, kita tengok contoh lain. Okey. Okey, kita tengok contoh ini. X tolak 2Y sama dengan 8. Okey, yang ini saya kena susun supaya saya dapat apa itu persamaan Y dalam sebutan X. Okay. So X tolak 2Y sama dengan 8. Okay. Saya kena pastikan dia positif sini. So saya kena pindah dia ke sini. Yang ini saya kena pindah ke kiri. So X tolak 8 sama dengan 2Y. Okay. Kemudian 2Y sama dengan X tolak 8. Susun balik. Tapi ada 2 di sini. Okay. Macam mana nak hilangkan 2 ni? Saya kena bahagi 2. Okay. Ataupun nak senang, Y sama dengan X tolak 8 per 2. Okay. Sudah dapat dah. Sudah dapat dia punya persamaan yang baru. Okey, untuk memudahkan kerja kita. Okey. Baik. Yang pertama, saya nak cari X kosong, Y dia berapa? Okey. Baik. Bila X sama dengan kosong, Y sama dengan, okey, tukarkan dalam sini. Okey. X ni tukar jadi nombor kosong tolak 8 per 2. So Y sama dengan kosong tolak 8 ialah tolak 8. Bahagi dengan 2, kita akan dapat 8 bahagi 2, 4. Tapi sini ada negatif. So Y sama dengan negatif 4. Bila X kosong, Y sama dengan negatif 4. Okey. Itu nombor 1. Nombor 2. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan 1 tolak 8 per 2. 1 tolak 8, 7. 7 bahagi 2. 7 bahagi 2. 1 tolak 8 adalah negatif 7. Okay. So negatif 7 bahagi 2, negatif 3.5.
Okey. Oh, sini tak ada 1. Sorry. Sini tak ada 1. So 1 ni tak perlu cari. Okey, sebab dalam kotak dia tak bagi pun X sama dengan 1. Okey, maafkan saya. Saya tak nampak tadi. Okey. Baik, kita buat balik. X sama dengan 2. Okey. Bila X sama dengan 2, Y sama dengan 2 tolak 8 per 2. 2 tolak 8 ialah negatif 6 per 2. 6 bahagi 2, 3. Sini ada negatif, so negatif 3. Tulis itu negatif 3. Okey. Dan seterusnya, bila X sama dengan 4, Y sama dengan 4 tolak 8 per 2. Y sama dengan 4 tolak 8, negatif 4 bahagi 2, negatif 2. Ini bahagi jadi 2. Okey. Okey, tulis jawapan sini, negatif 2. Lagi, bila X sama dengan 6, Y sama dengan 6 tolak 8 per 2. So, Y sama dengan negatif 2 per 2, iaitu Y sama dengan negatif 1. Okey. Saya masuk ruang di sinilah. Okey. Bila X sama dengan 8, Y sama dengan 8 tolak 8 per 2, iaitu 0 bahagi 2, iaitu 0. So, sini 0. Dan yang terakhir, bila X sama dengan 10, Y sama dengan 10 tolak 8 per 2, iaitu 2 per 2 sama dengan 1, positif 1. Okey. Baik, kita dah dapat dah semua nilai Y. Okey. So, yang bawah sini kita hanya buat koordinat je lah. Okey. 0, negatif 4, 2, negatif 3, 4, negatif 2, 6, negatif 1, 8, 0, 10, 1. Baik. Kita tengok di sini, X dia, okey, X dia bermula dengan 0 dan berakhir dengan 10. So, kalau dalam kotak ini tak cukup lah. Okey. Baik, tapi saya akan buat satu kotak 2 unit. Okey. Saya akan susun dia. Okey. Cuma di sini, Y dia paling maksimum ialah 1. Maksimum dia. Maksud yang paling tinggi. Yang paling rendah ialah negatif 4. Okey. Jadi di bawah sini, okey, yang paling rendah dia ialah negatif 4. Okey. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. 0. 1. Okey. So, sini saya ambil 2. Okey. 2, 4, 6, 8, 10. Ini untuk paksi Y. Ini untuk paksi X. Okey, saya ambil color lain lah. Okey, warna lain. Okey, untuk titik yang pertama, 0, negatif 4. 0 di sini, negatif 4 ada di bawah. Okey, so ini titik pertama. Titik yang kedua, 2, negatif 3. Sini 2 untuk X, negatif 3 dia ada di sini. Okey. 4, negatif 2. 4, negatif 2 ada di sini. 6, negatif 1 di sini. 8, 0 di sini.
10 1 di sini. So ambil pembaris, sambungkan titik ini. Ni saya tak kena ni. Sepatut kena-kena lah. Mesti kena. Okey. Ini contoh bagi soalan ini. Okey. Okey. So kamu kena pandai agak-agak macam mana nak lukis paksi Y, paksi X. Tengok X dulu. Dia bermula daripada paling kecil 0 sampai 10. So kena start 0 sampai 10. Okey. Kemudian tengok Y, yang paling besar 1, yang paling kecil negatif 4. So paling tinggi dia 1, paling rendah dia lah negatif 4. Sini titik 0 0. Okey. Ini titik 0 0. Okey, dan seterusnya lah. Okey. Baik, saya padam ini dulu. Okey, saya nak tunjuk yang last sekali. C. Okey, C ni dia ada bagi X tambah Y sama dengan negatif 5. So, saya nak susun dia. Okey. X tambah Y sama dengan negatif 5. So, Y tak perlu ubah. Saya hanya ubah X saja. Pergi ke sebelah kiri. Negatif 5 tolak X. Okey, saya dapat dah persamaan dia. Okey. Tapi saya tak boleh guna yang ini. Sebab apa? Sebab dia bagi Y. Bila dia bagi Y, saya tak boleh guna persamaan ni. Saya kena terbalikkan dia. Maksudnya, yang ni saya padam balik lah. Okey. Saya tak nampak tadi. Saya tak baca soalan sampai habis. Okey. Okey. Macam mana kalau dia bagi Y saja, dia suruh kita cari X. Okey. Kalau yang tadi saya guna persamaan Y dalam sebutan X, kali ini saya guna persamaan X dalam sebutan Y. Okey. So Y yang kita kena pindahkan. Macam ni. Okey. Okey, saya tukar nombor dalam warna merah balik. Okey. So bila dah dapat yang ini, nanti saya hanya tukar ini saja, Y. Okey. Yang pertama ialah Y sama dengan 0. Okey. So saya letak sinilah. Bila Y sama dengan 0, X sama dengan negatif 5 tolak 0, iaitu negatif 5. So X ini negatif 5. Okey. So nombor 2, bila Y sama dengan negatif 1, okey, X sama dengan negatif 5 tolak. Okey, ini kena hati-hati sebab dia bagi dalam negatif. Bila negatif, kena hati-hati. Kena letak dulu kurungan, baru letak nombor negatif dia. Okey. Sebab apa? Sebab ini akan menjadi negatif darab dengan negatif akan jadi positif. Okey, so kena hati-hati di sini. Okey. Baik. So X sama dengan negatif 5 tambah 1, negatif 4. Okey. So ini negatif 4. Okey, nombor 3. Bila Y sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 5 tolak, kena buat kurungan dulu. Kemudian negatif 5 tambah 2. Okey. Negatif 3. Sini negatif 3. Okey. Bila Y sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 5 tolak, buat kurungan dahulu. Negatif 5 tambah 3, iaitu negatif 2. Okey. Bila kita tengok pattern ini, kita dah tahu dah. Maksudnya dia makin membesar nilai X dia.
Daripada negatif 5 pergi negatif 4, kemudian pergi negatif 3, negatif 2. So kita boleh agak dah lepas ini nombor apa. Okey. Pastinya mesti negatif 1. Okey. Kita cuba. Bila y sama dengan negatif 4, jadi tak x sama dengan negatif 1. Negatif 5 tolak negatif 4, x sama dengan negatif 5 tambah 4. So x sama dengan negatif 1. Betul lah. Okey. Tak payah buat pun kita dah tahu dah. Okay. Bila y sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 5 tolak negatif 5, x sama dengan negatif 5 tambah 5, kosong. Okay, habis dah semua. Okay, tinggal lagi kita nak tulis koordinat. X negatif 5, y kosong, negatif 4, negatif 1, negatif 3, negatif 2, negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 4, kosong 5. Okay. Now, kita nak lukis graf. Okay. Bila kita tengok X di sini, paling besar dia ialah kosong. Okay. Paling kecil ialah negatif 5. Okay, maksud dia di sini, kita tak bolehlah start sini kosong. Okay, sebab kita kena bagi ruang pada bahagian negatif. Okay, so nanti kita punya graf nanti, okay, dia mesti banyak di sini, banyak di negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okay, paling besar kosong sini. So sebelah kanan positif untuk paksi X ni kita tak pakai langsung. Okay. Okay, untuk Y, paksi nilai yang paling besar sekali ialah kosong. Nilai yang paling kecil ialah negatif 5. Maksud dia di sini tidak ada langsung positif. Ini tak pakai, sebelah sini pun tak pakai. So dia pakai sebelah kiri dan bawah sahaja. Bawah pun sampai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Sampai negatif 5 saja. Okay. So ini saja kita nak pakai. Okay. So saya dah boleh dah agak saya punya graf dia bentuk macam mana. Okay. Okay. So saya mula di sini. Okay. Ini saya mula dengan kosong. Okay. So untuk paksi X saya guna satu kotak, satu unit. Saya hanya perlu guna 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih ni tak payah guna, tak apa. Oh, sorry saya tak ada pembaris. Okay. So di sini negatif 1. Okay, sini kosong Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Okey. Untuk Y pun sama. Okey. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Guna 5 kotak saja. Tetapi ke bawah, atas tak guna langsung. Ini Y, ini X. Okey. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okey. Sekarang kita nak tanda kita punya koordinat. Okey. Titik. Okey, yang pertama ialah negatif 50. Di mana tempat dia? Di sini. Negatif 50 di sini. Okey. Kemudian negatif 4, negatif 1. Sini negatif 4. Y negatif 1 di sini. Kemudian negatif 3, negatif 2. Negatif 3 untuk X. Y dia negatif 2. Di sini Y dia. Negatif 2, negatif 3 di sini. Negatif 1, negatif 4 di sini. Dan kosong negatif. Oh ni sorry negatif 5
Di sini. Okey, so ambil pembaris, sambungkan. Oh, tengok saya tak boleh buat straight. Ya. Katakanlah, tapi kamu kena guna pembaris lah. Okey. So ini jawapan kita. Okey. Kenapa dia lurus? Sebab ini X kuasa 1, Y kuasa 1. Ini pun sama, X kuasa 1, Y kuasa 1. Sebab tu graf dia berbentuk lurus semua. Dia lurus tu, sebab tu maksud dia linear. Okey. Okey. Nanti kita akan buat sedikit latihan. Okey, sekian, terima kasih.